Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian saya hari ini pendek je. Semasa saya nak datang sini tadi, kepala saya diturunkan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul sakit macam migrain tu kan. Tapi bila sampai saya dah terbaring lah, lepas isyak saya dah terbaring, fikir macam mana nak pergi ni. Tapi bila Allah turunkan ilham tu, jangan duduk pada sakit. Duduklah dengan Allah. Yang sakit tu tak ada kuasa. Yang sakit tu tak ada kuasa, yang ada hanya Allah. Duduklah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kita duduk semula dengan Dia dan hilang semua sakit tu. Segar bugar, alhamdulillah, sampai ke sini. Alhamdulillah. Itu saja perkongsian saya. Perkongsian yang bagus, walau pendek tapi berisi. Memang nak lawan benda ni memang betul. Ada. Pusing ada je. Betul. Lawan sikit. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya ingin untuk apa? Untuk cerita yang tak ada apa kena-mengena lah kan, dengan siapa-siapa kan. Termasuk diri saya, kemerdekaan je lah. Tu apa, sebab kita contoh ibarat kan kita bangun tidur, kita buka mata, kita dah nampak semua dah. Kita nampak apa, kita nampak dah macam-macam, baik buruk ya, apa saja. Kita nampak yang baik, yang selamat, kita nak tuju. Bila kita dah tahu dah antara jalan tu, kita dah tahu dah mana kita nak pergi. Kita takkan masuk longkang ke, masuk apa kan, benda yang tempat yang sakit kita takkan pergi. Kita akan kan, kita mesti akan cari yang betul, yang baik untuk kita kan. Tapi kita ni ilmu kata apa, susah apa nak cari pun kan, kena banyak kan, banyak bersabar. Hidup pun ni nak bagi ke apa, peluang kan bagi kita ni, bagi kita kesenangan kita apa. Kita takut dia tak bagi kan. Kalau kita bangun tiba-tiba dia kata tak payahlah, susah, kau ni susah, aku nak cerita, aku nak bagi kau kan, tak boleh lah, 5 tahun je aku bagi kau. Ya, tu yang kita takut. Kita ni ada peluang ke masa kita tu, kita nampak apa orang lain dapat kan, orang dapat, itu biarlah dia. Tapi kita antara kita je. Kalau kita tak dapat apa, dapat ke apa, kita apa, kita puji je lah. Dapat ke tak dapat ke, insya-Allah kan. Sebab banyak nikmat-nikmat dia yang kita tak sebut. Yang kita sebut, kita nak benda yang kita sendiri ya tak tahu apa ala tuju dia. Yang lepas-lepas banyak kita apa, kita lupa dia. Jadi kita takut masa depan ke apa kan, itu tak boleh bayar nanti. Hutang kita anggap kita ni nanti apa, kita kaya pun susah. Tak. Itu je lah, tak boleh nak cakap. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Nanti pergi lah kan. Boleh. Cakap ni, cakap. Cakap jangan hati. Engkau insya-Allah. Kalau tak mudah kan memang tu. Kita dah dapat apa kita bagi tahu supaya berkongsi dengan tu.
apa yang kita dah dapat semenjak kita ditenggelamkan dalam ilmu oleh Allah, apa yang kita dah dapat rasa, kita kongsi kita supaya orang dalam yang lain juga menolong orang lain untuk membawa kepada lain orang lain rasa betul. Itu jadi seorang. Kalau saya seorang dia tak best. Tidak ada yang lain-lain. Dalam diri manusia ni ada masing-masing kita ada rahsia Allah. Jadi kita Rasulullah sendiri pun dia suka sahabat-sahabat dia. Rasulullah tu pengalaman Rasulullah. Rasulullah nak juga sahabat-sahabat dia cerita. Sebab tak sama yang Allah bagi begitu rahsia-rahsia. Walaupun Rasulullah tu kata yang saya kamil, tapi masih lagi kalau dia duduk dengan sahabat tu dia nak duduk sama je. Kalau orang luar datang cari Rasulullah mana, tak tahu pasal semua tu sama je. Menunjukkan Rasulullah tak ada rasa kedirian. Kita duduk sini kita sama-sama olah. Bukan saya nak suruh jadi tak ada biadab, bukan masalahnya kita bercakap tu atas dasar bila Allah mengajak manusia kepada Allah. Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Syekh, kepada semua jemaah, alhamdulillah, rasanya ni kali pertama saya berkongsi di hadapan halayak ramai. Sebenarnya tak ada banyak perkongsian yang nak saya sampaikan, cuma saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah dipilih untuk duduk bersama dengan Syekh, Tuan Syekh, dengan jemaah sekalian. Kerana bila saya dulu tak ada yang menyampaikan pengenalan tentang Allah, tentang yang sebagaimana kehidupan yang sebenar perlu dijalankan. Memang kehidupan tu terasa terombang-ambing, terasa macam terlalu banyak kerosakan yang saya dah buat, dosa-dosa dan macam-macam lah. Dan bila kita buat tu, kita tak ada rasa macam benda tu satu kesalahan. Sebab kita dah seronok kan, melalaikan dengan dunia. Tapi dalam pada ketika tu datang satu kesedaran yang Allah Ta'ala campakkan dalam diri saya, bagaimana nanti keadaan diri saya ni nanti bila saya mati. Masa tu datang rasa takut yang amat sangat. Bayangkan macam mana seksanya nanti kan, bila kita ni tak kenal Allah, kita ni tak duduk di betul-betul jalan yang di mana yang Rasulullah tunjukkan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Jadi masa tu saya fikirkan macam mana saya nak teruskan kehidupan nanti dengan keadaan saya yang jahil, yang tak kenal Allah ni. Macam mana saya nak bimbing anak-anak saya nanti kan. Tapi Allah Ta'ala tu Dia ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi saya selalu minta dengan dia, ya Allah, Kau tunjukkan aku jalan sebagaimana yang sepatut aku buat. Ketemukan dengan orang yang benar-benar yang boleh bawa aku ke jalan kepada Engkau, ya Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tu temukan dengan Tuan Syekh. Dengan satu asbab, hanya masa tu ditimpakan pada pandangan mata saya, saya mendapat sakit. Satu benda yang datang secara tiba-tiba dan hasil daripada jemaah kita daripada Bangi, iaitu pegawai saya masa tu, Ramzan, yang berusaha untuk bawa jumpa dengan Syekh Aziz. Alhamdulillah masa tu Allah Ta'ala gerakkan juga
ditemukan. Padahal masa tu nombor yang dia bagi tu salah. Ada satu nombor yang salah. Jadi telefon-telefon tak dapat. Tapi alhamdulillah masa tu rupanya Tuan Syekh masa tu mengerjakan umrah. Jadi masa hari yang dapat nombor telefon yang betul tu, Tuan Syekh bawa balik daripada umrah masa tu. Jadi pada malam tu juga Syekh suruh datang jumpa. Alhamdulillah dekat situ pertemuan saya dengan Syekh. Jadi daripada situlah saya dibawa jalan macam mana yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala, macam mana kita perlu buat untuk bersihkan diri kita kembali kepada fitrah. Jadi alhamdulillah sehingga sekarang makin lama Allah Ta'ala bukakan macam-macam, baru kita dapat rasakan sebenarnya kehidupan ni. Bila kita dengan Allah baru kita rasa tenang. Tapi kalau kita keluar daripada benteng Allah, kita akan rasa hidup kita akan macam-macam banyak masalah. Kita akan rasa macam memang banyaklah. Kita pun faham, kita pun pernah alami kan. Jadi itulah memang betul Tuan Syekh kata, kalau kita duduk dengan Allah Ta'ala, apa pun keadaan diri kita masa tu, kita sakit ke, kita susah ke apa semua, kita akan tenang. Kita akan rasa aman. Kita akan rasa benda tu yang datang tu walaupun besar mana pun, kita akan rasa senang. Kita boleh hadapi dia. Sebab Allah Ta'ala tu bagi kita kekuatan, bagi kita jalan macam mana kita nak hadapi semua dia. Tapi kalau kita lupa dia, kalau kita keluar daripada benteng Allah Ta'ala tu, memang kita akan rasa macam azab. Memang betul seperti mana Tuan Syekh cakap, kalau kita lupa dengan Allah, azab tu kita dah rasa dulu sebelum kita masuk api neraka. Azab tu atas dunia tu lagi berat lagi sebenarnya. Jadi pada mereka yang nakkan sebenarnya kehidupan yang sepatutnya, ikutlah jalan ni. Kenal diri, kenal Allah, insya-Allah. Ini jalan yang terbaik sekali. Memang inilah jalan dia yang perlu kita tempuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ulangan untuk saya dan semua dan yang mendengar YouTube ni, berkenaan dengan hilangnya kedirian, cara mematikan diri. Allah Ta'ala yang tunjuk cara ni sebenarnya, iaitu saya cerita diri saya sendirilah sebenarnya. Nak mati diri tu, mati diri tu kita bersungguh-sungguh diri kita nak matikan diri ni kan. Kita nak matikan diri, ya Allah. Macam aku nak matikan ni sebab Allah je. Kita merasa kita yang matikan diri, tapi selepas daripada Allah Ta'ala bagi olahan kita sentiasa berjumpa sekarang ni kan, rupanya orang lain sememangnya dia beri faham, tapi saya sendiri saya cerita, rupanya kita menganggap diri kita nak matikan diri. Sebenarnya kita berusaha mematikan diri kan, tapi sebenarnya hakikat yang sebenarnya Allah yang mematikan dan membinasakan diri kita, menghilangkan kedirian diri kita, yang mengisbatkan, yang mengesakan Dia sahaja. Itu yang sebenarnya saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyampaian yang disampaikan oleh pembimbing rohani kita, yang mana dapat merasakan bahawasanya olahan-olahan tu sentiasa ada, walaupun cerita tu diulang-ulang. Macam ni pun saya ulang juga sebenarnya, tapi sebenarnya ulangan tu diolahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk penceritaan yang berlainan, lebih diberi peningkatan dan pembaikan dalam diri kita supaya kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit sebanyak kita hari ni, itulah bila saya duduk dalam, bila Allah hadirkan kita dalam majlis ni, yalah ada satu kataan kalau
Kita ni kadang-kadang dalam hidup ni selalu kalau kan. Kalau aku tak buat ni. Tapi sebenarnya kalau lagi kiranya Allah datangkan kita duduk dalam majlis ni dengan ilmu ni, kita faham sebenarnya kalau tu tak perlu kalau pun. Dalam hidup kita ni semua Allah dah atur kan, sejak daripada kita tidur, bangun tidur semua. So sikit sebanyaklah faham sebab apa Rasulullah SAW kata bahawa pintu kalau tu membuka kepada was-was, pada pintu syaitan. Sebab apa? Kita menyandarkan kepada kita yang buat. Kalau aku tak ni mesti tak jadi macam ni. Dia seolah-olah mempertikaikan Allah. Sebab tu macam ustaz ada bagi tahu tadi kan, macam kita sekejap ada diri kita, sekejap tak. Lepas tu ada perasaan was-was kita, maksud dia benda yang first sentuh kat kita tu dulu kita tak ambil, kita masih ragu-ragu. Sebab tu syaitan, bukanlah syaitan, sebenarnya diri kita lah tak, masih ragu-ragu dengan Allah. Sebab Allah ni aturkan cantik, tapi sebabkan keraguan kita tak kenal Allah, kita tak duduk dalam majlis ni. Banyaklah kalau kita, kalau aku tak pergi ni mesti aku tak accident. Dah. Sebenarnya diri kita ni kena musyahadah sentiasa. Maksud dia yakini Allah sentiasa dengan kita, susah ke senang ke tetap Allah. Setulah. Sadaqallahul azim. Hafiz tu tak ada mimpi. Ngaji yang bagus. Hantar kat kampung. Hantar kat kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bersama-sama diberikan kefahaman masing-masing daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang perlu kita ingat bahwa semua apa saja yang kita dengar, yang apa saja yang nak kita ucapkan itu bukanlah kita, melainkan Allah saja. Bisa dipermudahkan itu dalam kata-kata Allah yang dengar Allah saja. Misalnya kita kata pun Allah yang berkata, Allah juga yang merasakan. Alhamdulillah. Kalau kefahaman saya masih segitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita cari ke mana pun, tinggi ke mana pun ilmu ni, kita cari di mana ujung timur ke barat, kita cari ilmu ni. Sebenarnya bila kita dah jumpa, rupanya dia tidak ke mana-mana. Dia tak pernah pun tinggalkan kita kan? Tapi disuruh kita juga cari. Tapi manisnya tadi bila kita jumpa, rupanya dia berada lebih dekat daripada diri kita yang mahal tu. Tapi kalau tak cari, kita tak dapat kemanisan yang dia memang dekat dengan kita, tapi tak dapat. Tapi bila kita cari jauh timur barat apa susah, rupanya bila kita diperkenalkan Allah, dia tak pernah tinggalkan kita. Dia lebih dekat pada kita, dia yang atur kita, manisnya hidup kita. Betul? Tapi kalau tak cari, tak ada kemanisan. Tapi dia suruh cari. Istilah cari tu supaya nampakkan tadi nikmat dia nak bagi selepas kita mencari itu tadi. Memang dia itu memang kita tahu dekat, tapi kita tak jumpa lagi. Dekat tapi kita tak jumpa. Tapi bila dia suruh cari sungguh-sungguh, dengan kita nakkan betul-betul cari, rupanya dia bagi tahu aku tak pernah tinggalkan.
Itu yang mahal itu. Jadi alhamdulillah kita dapat hari ini, dan mudah-mudahan kita boleh lagi wan nazir, maknanya bila dapat berita gembira ni, yang tak ada berita yang lebih baik yang Rasulullah dapat, mubashirah wan nazir. Rasulullah, aku utus Nabi Muhammad tak lain, kata Allah, melainkan membawa khabar gembira. Apa khabar gembira? Dia dah kenal diri, kenal Allah, khabar gembira sangat. Tak ada khabar yang lebih gembira daripada itu. Bahagianya bila kenal diri, kenal Allah, lalu disuruh nazir. Memang kita kalau dapat ni, memang jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Pasti kita nak kita kalau tak sampai kat orang tu, kita rasa bersalah. Betul? Jadi itulah alhamdulillah, mudah-mudahan peringatan ni kita sampai pada isteri, anak-anak kita, siapa saja pun. Jangan kita risau orang ni dapat ke tak dapat. Yang penting kita ada, ceritakan tu pun dah cukup baik. Dia nak dapat tak dapat berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, 3 tahun, cepat ke, itu urusan Allah. Kita hanya disuruh Allah wan nazi, berita gitu. Ya, banyak-banyak kan dapat kan. Kalau tak boleh, kita ajakkan dia datang hadir dalam majlis, insya-Allah. Sekian, mohon maaf atas kesalahan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.